Wanita hari ini. Hai, hello. Bertemu kembali di Wanita Hari Ini, siaran hari Sabtu WHI Extra bersama saya Gita dan juga Fatin. Dan kami harapkan anda semua sihat-sihat saja di hari Sabtu ini. Apa jua rancangan anda buat hari Sabtu ini, buat hujung minggu ini, terus kekal positif dan ceria bersama kami dan sepanjang 1 jam ini. Pastinya hari ini WHI Extra banyak yang ekstra nak kami kongsikan dengan anda. Tapi sebelum itu, seperti biasalah kami tak putus-putus untuk terus mengingatkan anda walaupun dalam santai-santai hari Sabtu kan Sugi, kita kena terus untuk menjaga keselamatan kita di rumah maupun anda yang berada di luar, yang mana kita nak kongsikan berkenaan dengan statistik peningkatan ataupun angka COVID-19 sejak semalam, yang mana kes baru iaitu 1,576 dan juga kes sembuh baru iaitu 1,996. Ini kita kira satu pencapaianlah untuk frontliner kita yang bertukus lumus menyelamatkan angka itu, menurunkan angka itu. Ya, betul tu Fatin. Sebab hari-hari kami berterima kasih kepada anda sebab anda turut membantu dalam menurunkan bilangan kes. Tetapi kalau kita lihat taburan kes buat sepanjang bulan Mac sehingga kini, semalam menunjukkan peningkatan dalam bilangan kes. Kalau kita lihat pada 16, 17, 18 versus 19 meningkat daripada 1,213 kes kepada 1,576 kes. Jadi sama-samalah kita lakukan apa yang patut kita lakukan untuk kembali menurunkan kes, bilangan kes hari ini, esok dan seterusnya. Okey, itu berkenaan dengan COVID-19. Diharapkan dapat mengambil kata inisiatiflah untuk selamatkan kita daripada COVID-19 ni. Tapi kan Sugi, kita nak kongsikan untuk hari ini WHI Extra banyak sebenarnya. Sebelum tu, kita nak ke segmen Jom Masuk TV dulu bersama dengan Hana Syahadan, pengasas Mami Hana. Jom kita saksikan. Silakan. Ibu ayah yang tengah tengok dekat rumah, makcik, pakcik, datuk, nenek tu tunggu kejap depan skrin. Sebabnya, Assalamualaikum, saya Hana Syahadan, founder Mami Hana, nak berkongsi sesuatu yang istimewa. Kena call nombor tentera, kena WhatsApp nombor tentera sekarang juga. Sebabnya, Mami hari ni nak bagi loket emas. Kalau bulan lepas, kita dah bagi 8 orang pemenang bertuah bersama Mami Hana. Kali ni kita nak bagi, itu dia, loket emas. Kena call nombor sekarang, kena WhatsApp sekarang. Sebabnya dah beli produk Mami Hana yang viral, yang best, yang terkini ni untuk anak anda dekat rumah. Lagi-lagi musim sekolah dah start. Kalau anak masih lagi main gadget, siapa ada masalah macam tu dekat rumah? Ibu ayah. Anak-anak inilah yang kita nak bentuk mereka membesar jadi anak soleh-soleha yang akan mendoakan kita semula. Jadi produk Mami Hana ni produk yang berbunyi. Jangan terkejut kalau buku ni boleh bercakap. Buku boleh bersuara. Buku ni apabila ditekan, semua muka surat dalam ni berbunyi dengan harga yang istimewa hari ni. Kena call nombor yang tertera dahulu. Nombor yang ada WhatsApp sekarang kalau nak menang loket. Tapi sebelum tu, Mami nak cerita pasal buku yang best ni. Okey, setiap muka surat dia berbunyi, dalam ni boleh belajar ABC alif bata. Yang paling seronoknya adalah dalam ni kita letakkan sekali huruf hijaiyah. Bila lagi kita nak didik anak kita untuk belajar huruf hijaiyah. Selain daripada tu, kita ada juga bunyi-bunyi. Jangan terkejut kalau tiba-tiba dia belajar Arabic lah, Arabic. Dan yang page yang paling saya sukalah, Mami memang seronok belajar dengan anak-anak dekat rumah, wuduk dan solat. Sebab sebutan dia adalah pengulangan. Di mana kalau ada anak-anak yang memang tengah nak belajar solat, inilah masanya. Contoh, ini pergerakan dalam wuduk, dan ini pula solat. Kalau solat ni, boleh dengar dalam bahasa Melayu, boleh dengar dalam bahasa Arab dan paling best bahasa Inggeris. 3 bahasa. Melancarkan bahasa mereka. Kalau ada anak-anak masalah ketagihan gadget, speech delay, radiasi. Sebabnya bagi handphone ni bahaya. Kalau perasan, ada tak anak-anak tengah berguling-guling nak handphone? Dekat restoran nak handphone. Sikit-sikit pagi, petang, siang, malam asyik-asyik nak handphone. Inilah hadiah terbaik untuk anak tersayang. Sebab tu Datuk Dr. Haji Muhammad Fazlah Kamsah katakan, anak-anak ni perlu dilentur ataupun dididik daripada ibu ayah yang ada di rumah. 1 unit harga dia RM69, tapi sebenarnya Mami nak bagi 3 unit hari ini sangat istimewa, RM417, tapi kita potong. Kita jadikan RM199 saja, termasuk dengan kita bagi sekali pen, kita bagi sekali bateri, kos penghantaran dah masuk sekali percuma. Semua ni lengkap, satu set ni tinggal bawa macam ni. Dan kenapa kena beli 3 unit Mami? Sebab Mami nak bagi loket emas yang paling best sebenarnya. Boleh dapatkan dengan ejen asal seluruh Malaysia. Call
Call sekarang, WhatsApp segera. Boleh dapatkan dengan semua platform yang ada dan mamihanaofficial.com. Inilah masanya www.mamihana.com. Okey, boleh dapatkan My First Book dengan harga RM199 sahaja. Call sekarang, WhatsApp segera. Inilah masanya 3 unit RM199 saja untuk menang barang kemas. Call dan WhatsApp, jom jadi ejen bersama dengan Mami Hana. Call WhatsApp sekarang, nak menang kan? Ibu ayah. Okey semua. Terima kasih. Okey, baik, itu dia Mami Hana. Terima kasih. Dan ya, anak-anak perlu dididik dari rumah dan Mami dan Papa jangan ke mana-mana duduk di depan TV sebab kami ada satu lagi tips dan inspirasi nombor 59 daripada Lactogro. Silakan, iaitu jom kenal bendera negara. Menarik ni. Ya. Okey, kalau Mama dan Papa untuk keceriaan anda sekeluarga, jom dengarkan tips dari Nestle Lactogro ini. Tips inspirasi Grow Happy nombor 59, jom kenal bendera negara. Masanya untuk si manja belajar kenal bendera negara-negara di dunia, belikan kad bendera ataupun gunakan bahan di internet untuk mengajar mereka. Papa mama pun boleh belajar sekali. Tak susah nak buat si manja fokus, pastikan sistem penghadamannya selesa. Nestle Lactogro dengan probiotik L-Reuteri boleh membantu si manja. Dan Nestle Lactogro ingin mengucapkan Happy International Day of Happiness. Jadi jom sertai peraduan inspirasi Grow Happy dengan hanya bermain filter Lactogro bersama si manja dan berpeluang menang. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Bersama anak-anak dan juga ada aktiviti yang menarik bersama satu seisi keluarga. Baik, itu berkenaan dengan Lactogro. Mungkin penonton di rumah dah tak sabar sebenarnya. WHI Extra hari ini akan bawakan satu lagi topik kita santai-santai lah hari ini kan, iaitu tangan emas. Tangan emas. Saya semalam bila bercerita dengan Hawa mengenai topik kita pada hari ini, Hawa dan saya berkata alangkah baiknya kalau kita pun ada orang kata bakat sebegitu. Kita buat apa pun menjadi. Tak cuba lagi. Tak cuba lagi tapi macam pernah cuba tapi tak jadi. Tanam pokok pun tak jadi. Fatin. Mungkin kita nak tahu juga tangan emas ni bermula dari sejak lahir ke ataupun keturunan. Mungkin ibu bapa boleh melakukan sesuatu yang kreatif dan turun kepada anak. Itulah semua yang kita nak tahu berkenaan dengan tangan emas ini. Kalau anda ada mungkin pandangan dan juga pendapat anda ataupun anda mempunyai tangan emas, jangan lupa kongsikan di Facebook dan singgah-singgah di Instagram kami. InsyaAllah kita akan panjangkan kepada tetamu-tetamu kita sebentar nanti. Kita akan berehat sebentar, kembali selepas ini bersama dengan tiga tetamu istimewa kita yang cukup menarik apa yang mereka lakukan. Jadi jangan ke mana-mana, kita berehat sebentar, kembali selepas ini. Wanita hari ini, wanita hari ini. Tangan emas dapat ditafsirkan dengan kebolehan dan keupayaan dalam melakukan sesuatu hanya menggunakan bakat yang dianugerahkan. Manusia dilahirkan dengan bakat tersendiri. Ada yang dikurniakan dengan suara merdu dan ada juga yang dianugerahkan dengan bakat melukis, mengukir dan bercucuk tanam. Ada yang menjadikan hasil tangan mereka sebagai satu hobi dan terapi, namun ada juga yang melihatnya sebagai satu sumber pendapatan. Tahukah anda seorang wanita yang berusia 27 tahun sanggup berhenti dari kerjayanya sebagai seorang pereka grafik untuk menjadi seorang petani? Siapa sangka potret Mona Lisa hasil karya Leonardo da Vinci mampu mencecah 670 juta ringgit. Selain itu, bukan semua orang mampu menulis menggunakan kedua-dua belah tangan serentak. Namun tidak pula bagi Adi Swarupa dari India. Gadis remaja ini dilaporkan mampu menulis 40 hingga 45 patah perkataan bahasa Inggeris menggunakan kedua-dua belah tangannya dalam masa 1 minit dan tidak hanya itu, dia juga mampu melakukannya dalam keadaan matanya tertutup. Justru dengan mempunyai tangan emas dan kemahiran berfikir di luar kotak, nyata ianya boleh dijadikan sebagai satu kerjaya. Wow, Fatin, kalau saya boleh tulis menggunakan dua-dua tangan, saya pasti masa saya dekat uni ramai yang akan memberikan saya assignment mereka. Okey, tapi saya rasakan macam-macam sebenarnya kreativiti yang kita sebenarnya tak sedar ada pada diri kita. Tapi yang paling menarik tadi yang dikongsikan boleh menjana pendapatan, dijadikan sebagai terapi dan juga hobi sebenarnya. Nanti kita kena fikirlah apa sebenarnya
kelebihan kita dalam Mungkin mulai hari ini kita boleh cubalah. Okey, baik. Hari ini kami ada macam-macam yang ingin dikongsikan bersama dengan anda. Cukup menarik. Kami janji pasti cukup menarik. Dan yang pertamanya kita bersama dengan Puan Aida Yuhana yang sudah pun terhubung dalam talian. Seorang pemilik clay craft. Nak tahu apa keistimewaan clay craft Puan Aida ini? Apa khabar Puan Aida? Hello, selamat tengah hari. Alhamdulillah, sihat. Okey, Hai Puan. Fatin, hai Sita. Boleh dengar jelas Jelas. Okey, berbalik kepada topik kita tadi tu, tangan emas. Pastinya Puan Aida mempunyai tangan emas. Sebab apa? Kalau kita tengok clay craft yang dihasilkan Puan Aida sendiri luar biasa. Mungkin boleh kongsikan bagaimana sebenarnya boleh tercetus idea memilih aktiviti ataupun kreativiti ini? Okey. Pada permulaan dia, saya start dengan craft sabun. Permulaan dia. Kemudian bila lama-lama ada masalah, mungkin alergi tangan ataupun tak kesesuaian saya dengan sabun tu. Jadi saya dan suami olah bahan tu tanpa menggunakan sabun. Jadi kita buat masak dough, buat R&D sendiri. Okey. Baik. Tapi yang menariknya di sini kalau kita tahu kan Puan Aida menghasilkan kata craft tangan ini menggunakan tepung jagung. Ini luar biasa sebenarnya. Sebab kalau selalunya berkenaan dengan orang akan gunakan tanah liat ataupun bahan-bahan lain tapi menggunakan apa orang kata tepung jagung itu, mana mendapat inspirasi sebenarnya? Okey, sebenarnya kalau clay ni selalu orang ingat tanah liat. Jadi mungkin untuk saya kita nak guna benda yang ada di rumah. Jadi senang dapat dan stok kita takkan putus stok. Jadi yang resepi sabun tadi tu kita olah, kita gunakan tepung jagung. Kita cuba tengok tepung jagung. Kita dah masak. Dia okey, boleh guna untuk buat craft. Okey, baik. Tetapi Puan Aida nak tahu juga kebiasaannya kita tahu polimer clay ataupun air dry clay. Yang ini clay daripada tepung jagung ataupun cornstarch ni. Mungkin Puan boleh kongsikanlah juga bila di awal-awal tu nak buat, ada apa antara cabarannya ataupun senang sahaja nak gunakan tepung jagung ni sebagai bahan asasnya? Prosesnya. Proses nak buat dia tak susah. Sebab kita semua bahan-bahan ni memang kita senang dapat. Macam tepung jagung kita senang dapat. Ada campuran baby lotion, ada minyak, ada cuka. Dan dia ada satu yang dia punya kebaikan dia, dia tak kering. Dia punya dough dia, kita ada campuran cuka untuk tak nak bagi dia kulat. Lepas tu berbeza dengan clay lain, yang ni dia pengeringan dia lebih mudah. Dia tak payah kita cuma letak dedahkan ke udara, dia akan kering sendiri. Oh, maksudnya dia boleh kering sendiri. Seperti juga air dry clay lah boleh dikatakan. Betul. Okey, tapi kalau melihat kepada konsep-konsep yang dihasilkan Puan Aida sendiri, banyaknya flora dan fauna yang banyaknya boleh dijadikan hantaran juga sebenarnya. Bagaimana agaknya ketelitian itu bermula ataupun jangka masa untuk siapkan satu tu berapa lama agak-agak? Dia tempoh masa untuk siap ni dia bergantung kepada design, bergantung kepada size benda apa yang kita nak buat. Contoh macam kalau spoon, kalau sudu mungkin masa tak lama, dalam 20 minit dah bersiap. Cuma kita masa untuk kering saja. Kalau yang macam jam semua kita mungkin perlu masa sehari untuk siapkan. Okey, tapi Puan Aida nak tahu juga produk yang dah disiapkan ini hanya sekadar perhiasan ataupun boleh digunakan sebab macam sudu ni comel sangat. Lepas tu kalau anak-anak ambil kena air atau apa-apa, adakah ia akan rosak? Bagaimana pula dengan penjagaannya? Dia macam mak ke sudu boleh guna. Cuma kalau untuk penjagaan dia kita kena kurangkan masa cuci tu jangan kena air banyak sangat dekat area yang kita sebab takut nanti bila kita gam lama-lama nanti dia kena air, dia akan tercabut. Okey. Kita gunakan gam kan.
Tapi kalau untuk nak bagi tahan lama, kita boleh guna, kalau tak guna untuk untuk minum pun kita boleh letak stationery ke, letak pen, boleh. Dan ada apa-apa demo yang ingin Puan Aida kongsikan bersama dengan kami tak? Mungkin ada boleh tunjukkan sedikit. Special untuk wanita hari ini. Okey. Wow. Ada buatkan plate Wow. wanita hari ini. Tapi yang ni belum siap. Baru sebahagian ada bunga lavender. Bunga lavender wanita hari ini. Tapi belum siap pun dah nampak menarik dah untuk saya tu. Tapi nak tahu juga berapa lama mengambil untuk menyiapkan yang ini, yang walaupun dah separuh siap ni. Berapa lama dia ambil? Yang ni saya ambil masa dalam 25 minit. Wow, 25 Okey, so boleh buat dalam 6 lah. Okey, dan mungkin Puan Aida boleh kongsikan juga, kalau ialah macam Fatin katakan tadi, mungkin ada juga yang memberi pesanan untuk tempahan sebagai barang hantaran. Betul? Kan, sebab cantik dan cukup teliti juga. Puan Aida boleh kongsikan setakat ni bagaimana dengan permintaannya dan kebanyakannya membuat tempahan untuk majlis seperti apa? Okey, macam saya tidak fokus satu kepada hadiah. Saya banyak untuk hantaran pun boleh, untuk hadiah pun boleh, untuk kegunaan harian pun boleh. Dan craft ni saya buat untuk semua lapisan masyarakat, lapisan umur. Maksudnya budak-budak boleh. Untuk budak-budak kita buat keychain, ada buat fish magnet, nama kan. Ni pun buat dengan clay tepung jagung. Permintaan dia macam-macam. Dia ada macam untuk hari-hari guru, ada mat, ada jam. Macam untuk komersial ada juga macam ni makanan yang kita buat miniature plate lah. Untuk display. Ni pun laksa. Okey. Puan Aida, nak tahu juga kan, di samping Puan Aida mempunyai kreativiti ini, ada tak anak-anak yang turut serta minat dalam bidang kreativiti ini? Alhamdulillah, saya ada 3 orang anak. Semua nampak macam cenderung dah ada talent. Mungkin perlu diasah lagi. Anak saya yang umur 5 tahun paling nampaklah dia punya minat dia tu. Okey. Dan saya sempat melihat di Facebook Puan Aida, beberapa orang bertanya ada kelas yang dijalankan, dan bagaimana kalau mereka ingin menghubungi Puan Aida, mungkin untuk kelas ataupun untuk membuat tempahan? Boleh. Kelas saya ada buat, cuma dalam keadaan COVID sekarang ni kita hadkan bertemu. Mungkin boleh. Sebelum ni saya memang ada buat kelas untuk kanak-kanak, untuk pasti, untuk kemas kita ada buat. Cuma dalam masa sekarang ni kita just buat pertemuan saja. Okey, baik. Mungkin insya-Allah selepas COVID dah turun sikit, dah okey sikit, kita akan start balik kelas. Insya-Allah. Mungkin Puan Aida boleh kongsikan Instagram? Okey, untuk yang berminat nak tempah atau nak buat kelas, boleh WhatsApp saya ataupun boleh DM saya di IG saya Tahira Craft. Facebook saya Aida Yuhaini binti Yusof. Okey. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Puan Aida. Mungkin selepas ni boleh siapkan yang WHL, lepas tu hantar ke sini ya. Kita akan tunggu. Terima kasih Puan Aida atas perkongsian itu tadi. Cukup kreatif ya Fatin. Menarik sangat. Menarik. Lepas ni habislah tepung jagung kat rumah tu. Anak-anak yang tengok mungkin akan mencuba. Kalau tak pun mak-mak kat rumah tu akan mencuba supaya boleh melakukan sesuatu aktiviti baru bersama dengan anak-anak. Baik, itu berkaitan dengan clay craft menggunakan tepung jagung. Yang kini kita akan bersama dengan seorang adik guru craft kayu yang cukup hebat, Fatin. Saya rasa ni mesti ada peminat dia sendiri. Mungkin. Sebab peminat bertukang-bertukang ni mungkin akan fokus lebih lah dekat kita selepas ni. Dan kita akan bersama dengan Cik Abdul Muhaimin Hasbullah, adik guru craft kayu yang telah pun bersedia dalam talian. Hello, selamat tengah hari.
Halo, selamat hari. Apa khabar Encik Abdul Muhaimin? Baik, Alhamdulillah. Kita, Fatin, apa khabar? Sihat. Alhamdulillah. Kami sihat. Baik, Encik Abdul Muhaimin, setahu kami, Encik seorang yang memang sememangnya pakar tempatan dalam bidang pengukiran kayu tradisional Melayu ya. Dan mungkin kita boleh mulakan sedikitlah dengan sejarah bagaimana sebenarnya Encik mula bergiat dalam bidang seni ukiran kayu ni. Okey, nama penuh saya Muhaimin Nasrullah. Dilahirkan di Johor. Sekarang menetap di Semulu Pahang. Okey. Sebenarnya minat saya dalam bidang ukiran kayu ni sejak dari zaman sekolah dulu. Saya suka melukis. Wow. Jadi dengan adanya bakat melukis tu, kenapa tidak saya kembangkan lagi bakat yang dia ada. Dan saya ingin mencuba sesuatu yang baru. Dan saya lihat banyak negara kita banyak kayu-kayu dan juga bahan-bahan sumber yang terbiar yang tak digunakan. Contohnya kayu-kayu hanyut dan sebagainya. Kenapa kita tidak memanfaatkan dengan apa yang ada. Jadi kita tolak pada situ, timbullah idea bagaimana kalau dengan kayu-kayu yang terbiar ni kita ambil dia dan kita ukir dia jadikan sebagai satu khazanah ataupun ukiran yang menarik yang boleh kita pasarkan, kita jual. Jadi di situlah sebenarnya idea bagaimana saya terlibat dalam bidang ukiran. Okey, tapi saya nak tanya juga macam sekarang ini kan kita fokus anak-anak muda kita kadang-kadang lari juga hanya orang-orang tertentu saja yang mungkin meminati bidang ukiran kayu ni akan terus meminati. Untuk Encik Adi sendirilah bagaimana agaknya untuk kita ketengahkan lagi seni-seni ukiran kayu ni kepada golongan remaja ni? Okey, ini ukiran kayu sebenarnya boleh dipelajari. Kalau dulu bila sebut saja ukiran kayu orang akan tanya mungkin diwarisi oleh ayah, datuk, nenek moyang dan sebagainya. Tapi sekarang ni banyak institusi kemahiran dan juga tempat-tempat yang kita boleh belajar kepada remaja yang minat boleh. Kita boleh belajar di institusi saham negara dan sebagainya. Sebenarnya banyak yang kita boleh belajar dan dengan ukiran kayu sebenarnya kita boleh pergi jauh. Sebenarnya contoh macam contoh saya lah kan. Saya tidak sangka dengan ukiran kayu ni saya dah merantau 7 benua di seluruh dunia dengan membawa hasil ukiran kayu saya. Jadi sebenarnya pada generasi muda yang belum sedang mencari-cari apakah bidang yang sesuai untuk dipelajari dan juga diusahakan, cuba mengukir, cuba dapatkan kemahiran ukiran kayu ni yang mana ianya adalah satu potensi yang besar yang boleh membawa kita bukan saja sebagai satu kerjaya tapi sebagai satu sumber pendapatan insya-Allah. Itu yang kita nak orang kata memberi satu nafas baru pada anak-anak muda sebenarnya. Walaupun ia adalah satu seni ukiran tetapi di situ pun boleh kita menjana pendapatan. Dan mungkin Encik Muhaimin boleh kongsikan antara ukiran kayu yang menjadi kebanggaan Encik Muhaimin yang bukan sahaja di dalam negara kita tetapi di luar negara juga. Boleh kongsikan Encik Muhaimin? Okey, cerita untuk pengalaman kita, kawan kita, kita lebih pada interior buat hiasan dalaman rumah, kediaman dan sebagainya. Jadi antara kejayaan di dalam negara yang pernah saya buat ialah Dewan Parlimen. Kalau tengok di lobi Dewan Parlimen tu adalah antara hasil karya kita dan juga beberapa ukiran hiasan dalaman di Pejabat Perdana Menteri dan juga beberapa tiang-tiang ikonik termasuk di Giant Bandar Negara. Wow. Itu di tempatan lah dan manakala di luar negara ukiran saya ini telah dihiasi menghiasi beberapa buah restoran di Tokyo dan juga ada satu spa di London. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya membawa nilai-nilai tradisional kita ke luar negara bukan saja ke arah yang lebih supaya dikenali, malah membawa nilai-nilai seni yang bertujuan untuk mempromosi negara. Okey, Cik Muhaimin, untuk orang kata seni ukiran ni kan memerlukan ketelitian, kesabaran dan juga minat khususnya. Bagi Cik Muhaimin sendiri kan, ada tak antara kelas-kelas yang dibuka untuk mungkin yang mana berminat terus untuk ukiran kayu ni? Okey, bidang ukiran kayu ni agak unik yang mana yang pertama seseorang tu perlu ada minat. Yang pertama dia ada minat. Maknanya jika dia ada minat, di situlah timbulnya usaha dia. Yang kedua dia ada usaha untuk mempelajari, untuk memperbaiki diri dari satu semasa ke semasa supaya menjadi seorang pengukir yang baik. Dia belajar sedikit-sedikit dan berusaha. Sekarang ni banyak ada tempat-tempat yang kita boleh belajar, contohnya institusi negara ataupun di Google dan sebagainya. Tapi yang penting kita kena ada satu guru ataupun
orang yang menjadi pakar duduk kita supaya apa yang kita belajar itu betul. Kemudian yang ketiga adalah istiqomah. Istiqomah ini jati diri yang ada pada kita supaya kita buat sesuatu tu ada matlamat dan juga ada tujuannya. Okey. Baik, dan Encik Muhaimin, kalau boleh tunjukkan apa yang sedang Encik Muhaimin lakukan sekarang ni, sebab saya lihat dari awal tadi tengah membuat sesuatu ataupun mengukir sesuatu di sana, dan kami nak tahu juga apakah olahan flora dan fauna ke di hadapan itu? Motif-motifnya. Kebanyakan ukiran-ukiran yang saya hasilkan adalah berbentuk flora, flora dan fauna, lebih kepada bunga-bunga yang ada di sekitar kita lah. Okey, saya nak berkongsi di sini. Ini adalah ukiran, saya akan buat ukiran satu ukiran panel hiasan dalam bentuk 3 dimensi, 3D. Okey, ini adalah motif bunga orkid. Yang mana bunga orkid ni adalah bunga tropika tapi tidak diketengahkan. Jadi sebenarnya banyak flora dan motif-motif bunga yang kita boleh ketengahkan. Seterusnya satu lagi contoh, ini adalah bunga asam gelugur. Oh, wow. Oh, cantik. Kalau macam ni berapa lama untuk dihasilkan, Cik Muhaimin? Okey, contohnya kalau ukiran ni ia mengambil masa lebih kurang dalam 5 hari. 5 hari. Okey. Dan jenis kayu yang digunakan? Yang ini kebanyakan saya guna kayu tempatan lah. Jadi ini saya gunakan kayu mahogany. Dan saya kira seni ukiran tradisional ni telah melalui pelbagai evolusi dan zaman, dan walaupun sekarang di zaman moden ada juga menggunakan mesin, tapi seni ukiran kayu menggunakan hasil air tangan Encik Muhaimin ataupun seni pengukir-pengukir yang lain tetap orang kata masih istimewa dan mempunyai orang kata special touch-nya lah ya. Dan mungkin di sini Encik Muhaimin boleh kongsikan jugalah sedikit nasihat kepada mereka di luar sana. Saya kira ramai yang berpendapat kalau untuk membeli seni ukiran ni kadang-kadang payah nak keluarkan duit. Tetapi di sebaliknya banyak usaha dan tenaga yang digunakan, kemahiran itu. Sedikit nasihat kepada mereka supaya tahu kenapa hasil seni ukiran kayu ni kadang-kadang mahal harganya. Okey, ukiran kayu seperti yang kita maklum, dia adalah daripada buatan tangan. Jadi banyak dengan skill ataupun kemahiran. Itu juga adalah satu anugerah yang Tuhan bagi kepada kita. Dan bagaimana kita mengolah ataupun bagaimana kita menjadikannya sebagai satu hasil karya yang bernilai itu tergantung kepada pengukir itu sendiri. Jadi kita boleh buat sebenarnya macam-macam produk dengan ukiran ni. Sebagai contoh, saya ada bawa saya nak tunjuk satu bakul hiasan pelbagai, jadi boleh buat game dan sebagainya dan boleh buka dalam. Baik, Cik Muhaimin, mungkin ada yang tertanya. Maafkan saya. Mungkin ada yang tertanya mengenai Facebook untuk mereka terus berkomunikasi dengan Cik Muhaimin secara ringkas. Okey, kiranya saya ada Facebook Muhaimin Hangkola, boleh berkongsi ilmu apa juga perkara berkaitan dengan ukiran kayu, dan juga kita ada juga Facebook Inakrah Carving. Okey. Ya, lepas tu setakat Instagram tak ada lagi, sebab saya gunakan Facebook lah. Banyak berkomunikasi melalui Facebook. Okey, baik. Terima kasih Encik Abdul Muhaimin Hasbullah ya atas perkongsian itu tadi. Mungkin kalau ada rezeki kami pun akan membelilah seni ukiran daripada Encik ya. Betul, teruskan menghasilkan seni-seni kreatif dan juga mungkin kami akan hargai sangat-sangat. Terima kasih. Terima kasih. Okey, itu dia Adi Guru Craft Kayu Fatin. Kalau kita lihat ketelitiannya, dan itulah orang kata kemahiran ya. Dah banyak-banyak tahun berpengalaman. Menarik mengenai Cik Muhaimin, dia boleh jumpa kayu, dia terus ukir dekat situ. Okey, kita ada seorang lagi tetamu yang sudah pun terhubung dalam talian. Ini pun cukup menarik. Kalau anda suka makan strawberry, anda kena dengarkan kisah daripada Puan Sharina sekejap sahaja lagi. Kalau kita, Fatin, saya pergi Cameron Highlands, beli strawberry, kadang-kadang bawa ke KL, terus dia macam kurang segar. Tapi Puan Sharina ni istimewa, dia tanam strawberry di tanah rendah. Di sini. Berdekat dengan rumah dia je. Tangan emas lah, itu dia. Tangan emas. Okey, kita sudah pun bersedia dalam talian sekarang ni Puan Sharina Muhammad Shah. Assalamualaikum Puan Sharina. Apa khabar? Dia dah bersedia di kebunnya. Okey, mungkin ramai penonton WHI Extra nak tahu berkenaan dengan tangan emas menghasilkan tanaman dari strawberry. Puan Sharina sendiri, silakan. Okey, waalaikumsalam kepada pendengar dan salam sejahtera. Macam mana tercetusnya idea nak hasilkan strawberry, kan? Ini adalah pokok-pokok strawberry. Saya mengusahakan strawberry ini di halaman rumah sahaja. Okey. Boleh nampak dengan jelas ya? Boleh Puan Sharina, cukup jelas.
Okey. So, terima kasih kepada TV3 lah sebab menjemput saya hari ini. So, ini adalah pokok-pokok strawberry yang saya ada. Saya memiliki 4 jenis strawberry. Kan? Yang saya usahakan ni adalah daripada baka tanah rendah sebenarnya. Okey, baik. Dan setahu kami Puan Sharina mula dengan sekadar menanam 7 pokok strawberry saja, tetapi sekarang dah menjual pokok strawberry. Mungkin boleh kongsikan apa jenis strawberry atau spesies yang digunakan Puan Sharina? Okey, saya ada 4 spesies strawberry. Yang pertama saya ada jenis JSC ataupun kita panggil Japanese Sweet Kali. Okey. Okay. Yang kedua kita ada Albion. Yang ketiga saya ada Strasberry dan sekarang ni trending kalau di antara peminat strawberry ni adalah Pine Berry. Kita tunjukkan beza antara pokok-pokok ni. Okey. Kalau yang ini adalah pokok JSC yang mana buah dan daunnya berbeza dengan pokok-pokok jenis lain. Setiap strawberry ni dia berbeza tau Puan. Okey. Kalau JSC ni buah dia sedikit panjang, dia memanjang. Kalau Albion, ini adalah pokok Albion saya. Yang ni memang pokok dah lama. Dah nampak dah strawberry dia. Albion ni buah dia besar. Aha. Kalau peminat ni pembuat kek dia akan memilih Albion ni. Buah dia besar memang cantik, bentuk dia pun cantik. Puan Sharina, maaf kami mencelah. Kami kurang dengar audio Puan Sharina. Yang mana buah dia sedikit Puan Sharina? tapi bunga dia berwarna pink. Okey. Dia ada bunga yang berwarna pink. Okey, Puan Sharina minta tolong kami tak dengar audio. Tapi kegemaran saya ialah pine berry. Okey. Pine berry adalah strawberry putih. Yang sekarang ni memang semua mencari strawberry putih ataupun pine berry. Rasa dia adalah rasa di antara rasa nenas dan strawberry. Sedap. So ini adalah ini mata pokok dia yang saya nampak ni. Ini adalah mata pokok atau orang Negeri Sembilan panggil induk pokok. Okey. Ini adalah pokok yang menghasilkan sulur-sulur yang mudah untuk kita biakkan. Dan saya nak share juga hari ini bagaimana cara kita nak biakkan strawberry. Teruskan Puan Sharina. Ada audio Okey, so cara membiakkan strawberry ni sangat mudah. Okey. Bila kita dah beli pokok strawberry ni biasanya kalau beli dengan saya akan jual pokok yang dah ada sulur. Ini adalah anak-anak strawberry, okey? Anak strawberry ni kita akan sediakan pasu-pasu kecil. Pasu-pasu kecil macam ni, okey? Ini ataupun kita sulur dia, kita cuma letakkan sahaja di atas tanah. Tidak ditanam. Kita letak sahaja dan kita lock sikit menggunakan toothpick. Mudah je. Okey. Sebab tu orang tanya macam mana saya punya pokok jadi banyak kan? Sebab dia sangat senang. Okey. Kita lock. Baik Puan Sharina, saya nak tanya juga berkenaan selalunya strawberry ini ditanam di tempat-tempat sejuk kan. Tapi Puan Sharina sendiri di belakang rumah saja. Bagaimana untuk menyediakan mungkin ada penggunaan benih-benih yang berbeza dari strawberry yang di tanah sejuk tu? Okey. Benih yang saya ada memang berbeza dengan benih yang anda boleh dapat di tanah tinggi. Okay. Contoh yang di Cameron Highland tu bila kita bawa memang seperti yang Puan kata tadi rasanya berbeza kan. Kalau yang kita petik di sini memang berbeza sebab baka dia berbeza. So untuk tanaman di tanah rendah penggunaan medium tanaman pun berbeza. Kalau di tanah rendah kita akan gunakan tanah sawit. Saya menggunakan tanah sawit yang dicampurkan dengan sabut. Okey. Sebab kita nak menjaga kelembapan pokok. Jadi kalau ditanya bagaimanakah cara penjagaan pokok ini, dia sangat mudah. Kita siram bila perlu sahaja. Sentiasa pastikan pokok ini lembap sahaja. Okey, baik. Dan berbalik kepada cara penanamannya tadi, seperti yang Puan kongsikan, itu sahaja ke cara penanaman dia? Macam nampak senang? Ringkas? Ya, memang nampak senang dan memang senang dan sangat ringkas. Sebab itu PKP saya bermula dan sekarang pokok saya pun dah ada lebih 700 pokok. Wow. Kira Puan Sharina fokus sepenuh masa dalam perniagaan inilah?
Kalau sebelum ni, saya adalah di antara mereka yang terjejas dengan MCO sebab saya menguruskan program-program latihan di mana program-program latihan dibatalkan kan. Jadi saya tak boleh buat kelas. So saya fokus pada penanaman strawberry yang mana saya rasa hari ini market strawberry perniagaan ini sangat-sangat buat saya teruja. Kan? Dan saya memang berniat untuk meneruskan ataupun membesarkan lagi perusahaan tanaman strawberry ni sebab pokok-pokok strawberry ni dah boleh saya pasarkan ke seluruh Malaysia termasuk Sabah Sarawak. Tapi kan macam ni adalah contoh packaging yang saya postkan ke ni, ada yang saya jual melalui post lah. So boleh sehingga 7 atau 8 hari. Waktu perjalanan dan pokok masih cantik. Okey, saya kira Puan Sharina seperti yang orang dulu katalah green fingers, tanam apa pun boleh menjadi. Dan mungkin Puan Sharina boleh kongsikan selain daripada tanaman pokok strawberry, apa antara tanaman lain yang juga ditanam ataupun dijual juga? Okey, di halaman rumah saya ni saya ada, kalau boleh nampak, itu adalah ternakan cendawan kukuh. Saya ada mengusahakan ternakan cendawan kukuh, cendawan tiram. Dan juga tanaman pokok yang lain lah seperti kaktus dan juga pokok-pokok keladi. Ada juga saya baru mulakan pokok hati-hati jugalah. Pokok apa tadi tu? Pokok hati-hati. Okey, Puan Sharina, kalau kita tahu macam-macam sebenarnya yang cuba dihasilkan, bagaimana permintaan dari mungkin orang-orang sekeliling, rakan-rakan mengenai kreativiti ataupun perniagaan Puan Sharina ni? Setakat hari ini Alhamdulillah, ada beberapa surat khabar telah datang buat liputan termasuk dengan surat khabar akhbar Cina. Peminat strawberry ni pelanggan saya memang terdiri daripada pelbagai bangsa. Kan? Semua ada yang walk in, ada yang PM saya, ada yang memang ramailah daripada mulut ke mulut. Dalam satu minggu saya boleh menjual lebih kurang 100 ke 150 pokok juga. Wow, okey. Dan mungkin bagi mereka yang sedang menonton sekarang ni Puan Sharina dan berminat untuk membeli pokok strawberry daripada Puan Sharina, bagaimana dan di mana boleh mereka menghubungi Puan Sharina? Boleh layari di Facebook saya, Kak Lang Sharina Madsyah, ataupun di Facebook page saya. Klik saja di Facebook Kak Lang Strawberry. Dekat situ ada info-info berkenaan pokok-pokok saya lah. Dan saya bukan saja menyediakan pokok, pada mereka yang baru nak bermula, tak ada ilmu kan. Saya akan kongsikan juga penggunaan baja. Saya juga menjual baja dan juga tanah-tanah untuk kegunaan penanaman strawberry. Baja yang saya olah pun dah memang khas untuk penggunaan strawberry ni. Okey. Untuk penonton boleh terus ke Facebook yang dikongsikan Puan Sharina. Baik, kita nak ucapkan terima kasih buat Puan Sharina atas perkongsian banyak sebenarnya ilmu-ilmu dan inspirasi yang kita dapat dari Puan Sharina. Terima kasih Puan Sharina. Betul cakap Puan Sharina. Terima kasih Puan Sharina. Betul cakap Puan Sharina Fatin. Kalau kita tak ada ilmu penjagaan pun tak guna juga. Kita beli pokok, pasal pokok tu mati, kita sedihlah juga. Macam orang kata tangan sejuk betul Ya, betul. Okey, baik. Itu dia ketiga-tiga tetamu kita yang sempat kami berkongsi bersama dengan anda. Betul-betul ada orang kata tangan emas lah ya. Lepas tangan ni emas. Ya, Fatin dan saya ingin mencari apakah bakat kami untuk menjayakan sesuatu. Sama-sama tu kita berhenti rehat seketika. Wanita hari ini. Kembali dalam wanita hari ini ekstra. Tersasul-sasul. Dan bersama saya hari ini, saya bersama dengan pengasas V Asia Kosmetik dan Healthcare, Datuk Azril Muhammad Razi. Kabarnya ada dua perkara yang nak dikongsikan, iaitu kesihatan dan juga bentuk badan menawan. Silakan Datuk. Okey, terima kasih Fatin. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton wanita hari ini. Fatin ya. Saya bersyukur sangat, pertama sekali saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada penonton wanita hari ini yang mana rata-ratanya adalah pengguna setia produk V Asia, Fatin, yang mana kalau sebelum ni mereka guna produk lain alhamdulillah mereka terus kekal menggunakan produk V Asia, mereka beralih buat pilihan yang betul guna produk V Asia, alhamdulillah, yang mana produk V Asia telah mendapat beberapa penganugerahan pencapaian yang luar biasa saya kira sebagai super health brand selama 6 tahun berturut-turut dan juga super brand selama 2 tahun berturut-turut. Saya kira pencapaian yang luar biasa untuk produk tempatan ini anda kena rasai seawal pengambilan anda kena rasai keberkesanannya, Fatin, yang mana
saya percaya ya mencegah lebih baik daripada merawat dan juga ya menjaga kesihatan sewaktu kita sihat adalah jauh lebih murah ya berbanding dengan menjaga kesihatan sewaktu kita sakit ya. Bayangkan ni kalau kita dah sakit, pergerakan terbatas Fatin, terduduk ya, susah nak bergerak ya, pasti kita memerlukan macam-macam rawatan dan sebagainya ya. Dan pada ketika inilah kita kalau boleh kita nak elakkan ya daripada ni pergerakan terbatas, nak solat pun terpaksa duduk dan sebagainya ya. Tambah-tambah lagi ya, kalau kita tengok disebabkan oleh faktor pemakanan yang kurang sihat ya, seperti tidak mengamalkan makanan yang sihat, gaya hidup yang seimbang ya. Kita perhatikan kadang-kadang ya makan makanan kolesterol berlebihan, berminyak, makanan boleh menyebabkan macam-macam masalah penyakit, garam berlebihan, masin, tak boleh makan makanan lauk ya, penyakit-penyakit berangkai. Saya kira perkara ini amat membimbangkan semua orang Fatin. Yang mana ya saya kira menjaga kesihatan ya, dapatkan satu makanan tambahan ya yang sebagai sumber vitamin dan nutrisi. Saya kira ya Platinum Drink yang mana anda lihat di kaca TV ini sangat-sangat baik ya, yang mana dah lama di pasaran Fatin, 10 tahun di pasaran. Alhamdulillah ya, ramai pengguna yang mereka sebelum ni amalkan jus lain, mereka beralih ya menggunakan Platinum Drink ni. Saya kira ya daripada segi formulasi yang sangat luar biasa, keberkesanan yang nyata, anda tak perlu risau sebab apa, ianya adalah makanan tambahan. Tak perlu risau ya, tak ada rasa panas-panas badan dan sebagainya Fatin, tak ada kesan sampingan. Sebab apa ya, formulasi bahan-bahan semula jadi, itu yang penting Fatin, tanpa bahan terlarang ya, yang mana istimewanya menggabung pelbagai herba dan ramuan buah-buahan yang terbaik ya, sangat-sangat baik untuk anda amalkan. Dan salah satu bahan yang terbaik saya gunakan dalam ni adalah buah makuberry Fatin. Selalu saya katakan kepada penonton wanita hari ini, buah makuberry ni adalah buah yang paling tinggi sekali kadar antioksidan dia berbanding dengan buah-buahan lain ya. Bayangkan ramai di antara kita juga yang suka makan buah delima Fatin. Tetapi ya 1 kilogram buah makuberry bersamaan dengan 15 kilogram buah delima Fatin. Jadi bayangkan ya, kalau anda dah biasa amalkan buah delima, bila anda amalkan buah makuberry ni Fatin, daripada segi kadar antioksidannya sangat tinggi, keberkesanannya luar biasa. Anda akan rasa lebih bertenaga, lebih cergas ya, yang mana maklum balas pengguna yang dah amalkan Platinum Drink ni, mereka sendiri rasa keberkesanan, badan rasa lebih cergas, lebih bertenaga ya, dan alhamdulillah ya menunjukkan prestasi kesihatan yang lebih baik daripada semasa ke semasa. Alhamdulillah ya, itulah yang saya inginkan, yang mana ya rata-rata pengguna sangat-sangat berpuas hati ya. Alhamdulillah. Teruskan yang mana ya harga Platinum Drink ni sangat mampu milik Fatin, RM99 sahaja. Dan buah makuberry juga Fatin sebenarnya mempunyai kadar orat yang tinggi, iaitu 93,500 ya. Sangat-sangat baik ya berbanding dengan buah-buahan lain ya. Bayangkan 1 kilogram buah makuberry juga bersamaan dengan 3 kilogram buah acai berry ya. Sebab tu saya katakan ya, buah makuberry ni manfaat dia luar biasa ya, yang mana di masyarakat Mapuche di Amerika Selatan, mereka percaya buah makuberry sebagai simbol kekuatan, kesihatan dan juga kecergasan ya. Itu untuk Platinum Drink ya, yang mana kalau boleh ada amalkan pada waktu pagi ketika perut kosong, dan seterusnya pada waktu malam ya, untuk kata orang tu kesihatan yang lebih baik, pelawasan yang lebih baik, anda boleh dapatkan jus hasil lega Fatin. Yang mana jus hasil lega ni ada 5 ramuan herba terbaik ya, seperti peria, bawang putih, lemon, halia dan cuka apple ya, yang mana 5 herba ni kita gabungkan, yang mana ya manfaat terbaik buah peria ataupun peri katak ni dapat membantu ya. Secara tradisionalnya kita tahu khasiat peri ni dapat membantu mengurangkan paras gula dalam tubuh badan, dan juga khasiat bawang putih ni dapat membantu membuang lebihan angin dalam tubuh badan, dan halia Fatin dapat membantu mengurangkan kolesterol berlebihan dalam tubuh badan. Sebab tu saya faham ya, kalau kita nak blend semua ni rasa je mungkin tak sedap, pahit dan sebagainya, tapi cara yang mudah untuk anda mengekalkan ya kesejahteraan tubuh badan, anda boleh dapatkan jus hasil lega berharga RM55 saja, cukup lengkap Fatin. Amalkan pada waktu malam setiap kali sebelum tidur. Jadi kombinasi Platinum Drink dan jus hasil lega ni sangat-sangat baik, sangat-sangat membantu anda untuk meningkatkan mutu, tahap dan juga taraf kesihatan yang lebih baik. Pilihan yang bijak ya Fatin. Dan seterusnya Fatin, rangkaian seterusnya ya, untuk mendapatkan kata orang tu bentuk badan yang lebih menawan Fatin, ini dia produk terbaru Viasia ya, kopi Arabica Trim White ya, yang mana Trim White Viasia ni, kalau boleh saya minta kamera fokus ya, di sebelah jus hasil lega ni, dia warna pink ni, kotak ni. Trim White ni dapat membantu ya menyekat selera makan anda, memberi rasa kenyang yang berpanjangan. Saya faham kadang-kadang kita suka makan Fatin, bila dah makan berlebihan kadang-kadang perut dah membesar, baju dah tak muat dan sebagainya. Jadi salah satu cara untuk mengekang selera makan berlebihan, setiap kali selepas sarapan berat pada waktu pagi, jangan lupa minum Trim White ni, yang dapat membantu memberi rasa kenyang ya, secara tak langsung membantu anda untuk mendapatkan bentuk badan yang menawan, dapat boleh menggayakan fashion kegemaran. Saya faham Fatin, Trim White ni juga Fatin merupakan produk terbaru Viasia yang mana sangat-sangat laris di pasaran, dan 10 sachet hanya berharga RM45 saja, sangat-sangat mampu milik Fatin. Kalau kita tengok produk lain di pasaran ya, harganya terlalu tinggi, dan paling penting ya, Trim White juga bebas daripada bahan terlarang seperti sibutramine. Dia sangat
sangat selamat untuk anda amalkan ya, tanpa kesan berdebar-debar, tak ada rasa berdebar-debar, tak ada rasa risau, tak ada pening-pening Fatin, yang mana sangat mudah untuk anda amalkan Fatin, 1 kali sehari setiap kali selepas sarapan berat. Baik. Dan yang terakhir Fatin, jangan lupa kalau nak bentuk badan yang lebih menawan, kurangkan keserakahan, guna lotion panas asli ni Fatin. Boleh juga sebagai lotion urutan luaran ya. Yang mana lotion ni kalau anda guna lotion lain, anda kena cuba lotion panas asli ni sebab apa? Dia sangat panas, istimewa, harga RM26 sahaja Fatin. Ingat ya, kalau ke kedai-kedai jamu pastikan Big Asia baru beli sebab apa? Big Asia adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik. Secara ringkas Fatin, untuk kesihatan yang baik, meningkatkan mutu, tahap dan juga taraf kesihatan, jangan lupa dapatkan Platinum Ring harga RM99. Amalkan waktu pagi, jus lega pada waktu malam harga RM55 Fatin. Cream white 10 sachet RM45 dan juga ni lotion yang saya paling sangat-sangat suka guna, lotion panas asli harga RM26 sahaja. Dan untuk potongan diskaun istimewa dapatkan di jombai.my, jomby.my ataupun di Shopee dan juga di Lazada Fatin. Bagi anda yang nak konsultasi secara percuma, hubungi hotline kami 019-244-4492. Saya ulang balik, 019-244-4492 untuk konsultasi secara percuma. Itu dia Fatin. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Azril Muhammad Razi, perkongsian yang cukup hebat saya kira daripada produk-produk V Asia. Baik penonton, kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini kita akan bergabung bersama Sugita. Terima kasih Fatin. Wanita hari ini. Okey, baik, kembali bersama kami dan mungkin anda yang tidak tahu hari ini adalah World Oral Day, iaitu Hari Kesihatan Oral Sedunia 20 Mac 2021, dan penjagaan kesihatan oral adalah salah satu langkah penting untuk menjamin kesihatan badan. Jadi jom tonton video 5 cara dari Alif dan Sofia bersama Kapten Gigi untuk tip-tip mengamalkan kesihatan oral yang betul bagi menjaga gigi kita. Jadi selamat Hari Kesihatan Oral Sedunia kepada kita semua. Baik, dan untuk hari ini di WHI Extra ni kami harapkan segala perkongsian memberi manfaat dan juga idea-idea kepada anda penonton setia kami. Dan hari Isnin kami kembali untuk topik serasi. Perlu ke? Anda fikir-fikirkan, kami tinggalkan anda dengan persoalan ini. Serasi perlukah? Sehingga berjumpa lagi. Selamat berhujung minggu. Jaga diri. Bye. Usahawati ibu istri permaisuri. Dia Usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik.